Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik saudara sekalian. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam sesi PDPR kita untuk minggu ini, dan insya-Allah kita akan sama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Okey, baiklah. Ustazah minta anak-anak sekalian rujuk buku teks pendidikan Islam pada muka surat 71 di bawah unit 3.2 dengan tajuk beriman kepada malaikat. Okey, baiklah anak-anak. Sebenarnya tajuk beriman kepada malaikat ini kita telah belajar untuk minggu-minggu awal PDPR yang lepas, di mana kita telah belajar pengertian malaikat. Apa maksud malaikat ataupun apa dia malaikat ataupun siapa dia malaikat. Mari kita baca sekali lagi pengertian malaikat supaya anak-anak boleh ingat kembali. Okey. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada cahaya. Sifat dan tabiatnya sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah melanggar perintahnya. Okey, maksudnya malaikat ni adalah makhluk ataupun malaikat ni diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Ingat, malaikat diciptakan Allah daripada cahaya. Okey. Yang kedua, sifat dan tabiatnya sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Maksudnya malaikat ini sentiasa ikut cakap Allah. Apa yang Allah suruh, malaikat akan patuh. Apa yang Allah suruh buat, malaikat akan buat. Dan malaikat ni tidak pernah melanggar perintah Allah. Maksudnya, apa yang Allah suruh, malaikat buat. Apa yang Allah tak bagi buat, malaikat tak buat. Sentiasa patuh, sentiasa tunduk kepada apa yang Allah suruh. Okey. Okey, mari kita sebutkan nama-nama 10 malaikat. Okey, yang ni pun kita telah belajar untuk minggu yang sebelum ini. Siapa dia 10 malaikat yang kita kena tahu? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita sebut sekali lagi bersama-sama supaya kita ingat, kita boleh hafal walaupun kita telah belajar sebelum ini. Okey, malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga Ridwan. Yang keempat Malik. Yang kelima Israel. Yang keenam Munkar. Yang ketujuh Nakir. Yang ke-8 Raqib. Yang ke-9 Atid. Dan yang ke-10 Israfil. Israfil. Okey. Kesemuanya ada 10 malaikat yang kita mesti tahu. Okey. Seterusnya untuk hari ini kita nak belajar berkaitan dengan tugas-tugas malaikat. Yang ni ada 10 malaikat, tapi hari ini kita nak belajar lebih jauh lagi. Lebih mendalam. Yang sebelum ni kita hanya sebut 10 malaikat. Siapa nama 10 malaikat. Tetapi hari ini kita nak belajar tugas-tugas malaikat. Apa malaikat-malaikat ni kena buat. Okay. Tetapi pada hari ini kita nak fokus kepada 4 malaikat. 4 malaikat ni siapa dia? Apa tugas 4 malaikat ini? Okay. Malaikat tersebut adalah yang pertama malaikat Jibril. Okey, yang kedua malaikat Mikail. Okey, yang ketiga malaikat Raqib. Dan yang keempat malaikat Atid. Untuk hari ini kita nak fokus kepada 4 malaikat, iaitu malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Raqib, dan yang keempat malaikat Atid. Kita akan tengok keempat-empat tugas malaikat tersebut. Okey. Dekat sini tadi Ustazah katakan ada 4 malaikat yang kita nak hafal untuk topik hari ini. Okey, malaikat ni tadi Ustazah ada cakap
diciptakan oleh Allah daripada cahaya, dan tugas malaikat ni adalah mengikut segala yang Allah perintahkan dan tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan. Maksudnya kesemua 10 malaikat ni ada tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, malaikat yang pertama ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Okey. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni, dalam gambar ni ada apa ni? Apa yang anak-anak dapat lihat? Dekat dalam ni ada gambar Al-Quran. Sebuah Al-Quran. Apa kaitan Malaikat Jibril ni dengan Al-Quran? Tengok yang bawah tu. Malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu. Maksudnya Malaikat Jibril ni tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Apa dia wahyu? Wahyu tu adalah kalamullah ataupun kata-kata daripada Allah ataupun perintah daripada Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui perantaraan malaikat, iaitu malaikat Jibril. Maksudnya apa yang Allah perintahkan kesemuanya, Allah akan sampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril akan sampaikan pula kepada para rasul. Rasul tu manusia lah macam kita. Rasul yang kita dah belajar ada 25 rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka semua adalah rasul yang menerima wahyu daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tadi tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ingat ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, iaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Cuba sebut sama-sama. Mikail. Malaikat Mikail. Tengok tugasnya apa dekat bawah tu. Tugasnya adalah menurunkan rezeki. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Rezeki tu apa? Cuba adik-adik anak-anak sekalian tengok dalam gambar. Ini semua adalah rezeki yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Mikail. Dalam ni ada gambar apa? Ada gambar buah-buahan, ada gambar sayur-sayuran, ada gambar ikan, ayam, daging, telur, gambar roti, gambar susu, macam-macam lagi rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Setiap hari kita dapat makanan atau kita dapat makan yang sedap-sedap, yang lazat. Okey, sepatutnya kita perlu bersyukur kerana Allah telah memberikan kita rezeki, dan rezeki yang diberikan oleh Allah adalah melalui perantaraan malaikat Mikail. Sebut sekali lagi. Mikail. Mikail. Malaikat Mikail ni ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan pelbagai rezeki. Macam-macam lah rezeki yang kita dapat. Yang kita sebutkan tadi, ada buah-buahan, sayur-sayuran, nasi, macam-macam rezeki, dan kita perlu bersyukur. Okey, insya-Allah. Seterusnya, okey, dekat sini cuba sebut malaikat Raqib. Cuba sebut Raqib. Sekali lagi, Raqib. Malaikat Raqib. Tengok tugasnya kat bawah. Malaikat Raqib ni ditugaskan oleh Allah untuk mencatat kebaikan. Kebaikan. Tengok dalam gambar ni. Ada gambar apa ni? Gambar Upin Ipin. Gambar Upin Ipin tengah buat apa? Gambar Upin Ipin tengah mengaji ataupun tengah belajar agama. Belajar agama atau mengaji dengan ustaz satu perkara yang baik ke ataupun yang tidak baik? Perkara yang baik. Okey, perkara yang baik ni akan dapat pahala kerana apa yang kita lakukan, benda-benda yang baik akan dicatat oleh malaikat Raqib. Cuba sebut Raqib. Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat kebaikan. Apa pun yang kita buat, perkara-perkara baik yang kita buat, kita tolong mak ayah kita, kita tolong mak basuh pinggan ke, tolong ayah cuci kereta ke, tolong kakak
kemas rumah ke, semuanya perkara-perkara yang baik akan dicatat oleh malaikat Raqib untuk diberikan pahala. Walaupun kebaikan tu kebaikan yang kecil. Kita kena ingat, apa pun kebaikan kita buat, semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib untuk diberikan pahala. Sebab itu, setiap hari kita kena niat dalam hati untuk jadi murid yang baik. Niat dalam hati untuk jadi anak-anak yang baik, yang mendengar kata ibu bapa, yang mendengar kata guru, insya-Allah. Yang ni pula malaikat yang keempat, iaitu malaikat Atid. Cuba sebut sama-sama. Atid. Sekali lagi. Atid. Tengok bawah tu tugas malaikat Atid, iaitu mencatat keburukan ataupun kejahatan. Cuba tengok dalam gambar ni. Gambar apa ni? Ni gambar perkara yang baik ke perkara yang jahat? Perkara yang jahat. Perkara yang kita tidak boleh ikut. Kita tidak boleh buat. Gambar yang pertama ni, dia nak tumbuk kawan dia. Nak bergaduh. Dan gambar yang kedua ni, dia ejek kawan dia. Boleh tak kita buat macam tu dekat sekolah? Boleh tak kita buat macam tu dekat kawan-kawan? Tak boleh. Perkara ni adalah perkara yang salah, yang tidak baik. Dan jika kita buat perkara yang tak baik, malaikat Atid, sekali lagi sebut Atid, akan mencatat segala perkara yang jahat yang kita buat. Walaupun perkara tu kecil, akan tetap dicatat untuk diberikan balasan dosa. Bila kita banyak buat dosa, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nak tak masuk api neraka? Mestilah tak nak. Kita nak masuk syurga. Kita nak banyak buat perkara-perkara yang baik. Kita tak nak masuk neraka. Kita tak nak buat banyak perkara yang tidak baik. Sebab kalau kita buat perkara-perkara yang tak baik, makin banyak malaikat Atid. Malaikat apa? Malaikat Atid akan mencatat segala kejahatan yang kita buat untuk diberikan balasan dosa ataupun balasan api neraka. Semoga kita tidak jadi murid yang tidak baik. Kita nak jadi murid yang baik. Kita nak jadi anak-anak yang baik, insya-Allah. Sekali lagi kita ulang ya. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib tugasnya mencatat kebaikan. Dan yang keempat, malaikat Atid tugasnya mencatat keburukan. Baiklah. Tadi kita dah belajar maksud malaikat. Malaikat tu diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Malaikat ditugaskan untuk sentiasa mengikut apa yang Allah suruh. Sentiasa buat apa yang Allah suruh. Sentiasa mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan kita tahu tadi ada 10 bilangan malaikat. Dan hari ini kita nak tahu hanya 4. Iaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Dan kali ini kita nak teruskan kepada latihan pengukuhan. Kita tengok sama-sama. Dekat sini ada 1, 2, 3. Ada 3 latihan pengukuhan yang Ustazah nak anak-anak didik sekalian buat. Kita nak tengok, kita nak uji minda kita. Adakah kita faham atau tidak akan topik yang kita bincangkan sebentar tadi. 1, 2, 3. Ada 3 latihan. Kita tengok latihan yang pertama. Tengok latihan yang pertama. Malaikat diciptakan oleh Allah daripada. Tadi Ustazah cakap apa? Malaikat diciptakan Allah daripada udara ke? Daripada cahaya ke? Atau daripada air? Daripada cahaya. Ustazah nak anak-anak didik sekalian tandakan right dalam kotak
cahaya. Okey. Seterusnya. Okey, tandakan right bagi nama-nama malaikat. Kita tengok dekat sini. Jibril. Jibril tu nama malaikat ke? Ya, betul. Jibril tu nama malaikat. Adam. Ada tak nama malaikat Adam? Malaikat Adam ada ke? Rasanya tak ada kan? Okey, tak ada, kita pangkal. Malaikat Mikail. Ada ke malaikat Idris? Ada ke malaikat Rakib? Ada ke malaikat Nuh? Ada tak malaikat Musa? Okey, ni salah. Musa. Adakah malaikat Atid? Kita tengok. Kalau betul ini nama malaikat, tandakan right. Kalau salah, tandakan pangkal. Okey, minta bimbingan daripada ibu bapa, insya-Allah. Seterusnya, soalan yang terakhir, sesuaikan malaikat dan tugasnya. Ingat lagi tak tadi? Malaikat dan tugasnya. Okey, yang atas yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Siapa ingat? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Tadi saya dah cakap wahyu itu adalah Al-Quran. Mana gambar Al-Quran? Okay, sesuaikan Al-Quran. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Rakib. Yang keempat, malaikat Atid. Yang mana satu tugas mereka? Ustazah nak anak-anak sekalian sesuaikan nama-nama malaikat dengan tugas masing-masing. Okey, insya-Allah. Mesti boleh ya. Baiklah.